ketentuan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mesti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Semua perkara amal yang kita buat akan Allah sempurnakan di negeri akhirat nanti. Pada hari kiamat, hari itu Allah akan bentangkan semua. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, maka siapa-siapa yang Allah jauhkan dia daripada api neraka hari itu, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, kemudian Allah masukkan dia ke dalam syurga, فَقَدْ فَازَ, Allah kata orang ini berjaya lah. Indikator kejayaan Allah subhanahu wa ta'ala bukan kita punya dunia, bukan siapa kita, gelaran apa yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan panggilan orang pada kita atas dunia, maka berjaya dah. Ramai orang yang letak indikator atas dunia. Anak gagal exam, gagal. Anak tak dapat kerja baik, gagal. Kehidupan dia tak mewah, tak berjaya dia ni. Allah sambung, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia, kata Allah, melainkan kesenangan yang kamu rasa tu tipu semua. Yang kata tipu siapa? Allah. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, lebih kurang mafhum dia, kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebesar kepak nyamuk, nescaya Allah tak akan bagi minum kepada orang-orang kafir itu walaupun seteguk air. Hari ini orang kafir minum berapa teguk lah? Seteguk, 2 teguk, 3 teguk. Orang Kedah kata tebuk senang tak tebuk kenyang tebuk sampai duduk terhelai. Orang Kedah kata lah. Nak beritahu kata orang kafir betul-betul minum hari ni yang halal, haram, semua dia sabu habis. Kalaulah macam ni keadaan orang kafir, maknanya dunia ni nilai dia di sisi Allah besar benar. Kalau seteguk air besar kepak nyamuk, kalau lebih pada itu, dunia ni sebenarnya besar kepak nyamuk ni pun tak ada nilai di sisi Allah. Tapi malang, sebab kepak nyamuk ni lah adik-beradik bergaduh. Sebab kepak nyamuk ni kawan-kawan bermusuh. Sebab kepak nyamuk ni orang Islam pecah belah. Sebab kepak nyamuk ni orang Islam yang jual agama. Sebab kepak nyamuk ni orang Islam tak nampak akhirat. Sebab kepak nyamuk ni habis rosak ibadat. Sebab tu selesai peperangan Badar, satu kabilah datang bertemu dengan Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, kabilah kami ini baru masuk Islam, dan kami minta kepadamu, wahai Rasulullah, hantar beberapa orang sahabatmu untuk mengajarkan kepada kami Islam dan Al-Quran. Maka dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi telah membentuk satu jemaah sahabat, yang mana diketuai oleh satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Asim bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sahabat ni telah dibawa untuk mengikut kabilah tadi. Sampailah di satu perjalanan, sahabat-sahabat ni dapat menghidu satu pengkhianatan daripada mereka. Sebenarnya tak ada orang masuk Islam, sebenarnya tak ada kaum mereka masuk Islam. Hakikatnya mereka telah mengumpan sahabat untuk keluar daripada kota Madinah, untuk mereka jual sahabat-sahabat ni di kota Mekah terhadap orang-orang Mekah yang nak balas dendam kerana kekalahan mereka di Badar. Salah seorang daripada wanita Mekah telah buat satu nazar, siapa dapat tangkap Sayyidina Asim bin Thabit, kepala dia bawa kepada aku, akan ku hadiahkan 100 ekor unta.
Dan dia bernazar untuk minum arak daripada tengkorak kepala Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Nak kata ganas orang perempuan Mekah dulu. Kita orang perempuan kita ganas macam mana sangat. Paling ganas pun berdiri atas bangunan, ugut nak terjun ni, aku bunuh diri lagi. Itu pun tak terjun-terjun. Nak terjun takut. Depan ke belakang, ke depan ke belakang. Bom-bom mai acah ke depan balik. Orang perempuan ketika mana zaman jahiliah dulu dahsyat betul keadaan mereka, kekerasan hati mereka, sehingga Sayyidatuna Hindun sebelum masuk Islam dia kata dia janji di depan Kaabah, demi Lata, demi Hubal aku takkan masuk Islam. Tahun 8 Hijrah orang para sahabat masuk dengan penaklukan kota Mekah. 10,000 sahabat masuk 4 penjuru takluk kota Mekah. Hindun kata habis kita hari ni. Habis kita hari ni. Dan pasti mereka akan bakar rumah-rumah. Pasti mereka akan raikan kejayaan, kemenangan mereka. Pasti akan dibunuh anak-anak. Yang Hindun sangka tu akan jadi. Sebab setiap kali kalau perang zaman dulu, Rom ke Parsi ke, kalau menang, itulah kejahatan yang mereka akan buat. Tapi bila orang Islam masuk menang dalam Fathul Mekah, sunyi kota Mekah, senyap sunyi. Hindun heran, senyap. Dia keluar daripada rumah dia. Dia curi-curi pergi melihat ke arah Kaabah. Apa yang dia dapati? Dia telah dapati orang Islam duduk depan Kaabah, angkat tangan menangis. Angkat tangan depan Kaabah menangis. Sebahagian pada mereka doa, ya Allah, hidayat untuk Hindun ya Allah, hidayat untuk Hindun ya Allah. Hindun dengar tuan-tuan, hati yang keras tu cair macam air. Hindun tu kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hindun masuk Islam. Ada orang tanya, wahai Hindun, dulu kau telah bersumpah takkan masuk Islam, hari ni kau masuk Islam. Hindun kata, demi Allah, aku tak masuk Islam, tapi Islam dah masuk dalam aku. Macam ni kerisauan sahabat kepada umat, sehingga manusia yang keras, penuh kerak dada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, gigit jantung Sayyidina Hamzah, boleh masuk Islam. Sahabat hati mereka bukan nampak dunia. Sahabat bila melihat dunia, sayup mata mereka nampak negeri akhirat ni, kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bila sahabat-sahabat tadi dikepung oleh 200 orang siap bersenjata, sedangkan jumlah mereka ada riwayat sebut 11 orang, ada riwayat sebut 6 orang saja. Sayyidina Asim kata, kita lawan. Mereka cabut pedang, mereka lawan. Semua syahid melainkan 3 orang. Termasuklah yang syahid adalah Sayyidina Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Bila dia syahid, orang kafir tadi teringat 100 ekor unta dan kepala dia. Tuan-tuan, mereka menghampiri untuk kerak kepala dia. Di saat itulah Allah hantar sekumpulan lebah datang mengerumuni jasadnya Sayyidina Asim bin Thabit. Orang kafir tu kata, kita tunggu dulu, kita tunggu dulu. Ini kita nak dekat pun tak boleh, lebah banyak. Di saat mereka tunggu, Allah Subhanahu wa taala datangkan banjir, telah menghilangkan jasad Asim bin Thabit. Sampai hari ini kita tak tahu mana jasad Asim bin Thabit. Bahkan sebahagian ulama kata jasad dia telah diuruskan oleh para malaikat. Asim bin Thabit digelar sebagai sahabat yang dijaga lebah. Kerana sebelum dia mati, sebelum dia bergerak dalam perintah Rasulullah untuk pergi Islamkan orang yang kononnya kata masuk Islam tadi, dia telah angkat tangan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada disentuh daripada orang kafir dan menyentuh orang kafir. Allah perkenan doa tu. Sungguh dia mati, orang kafir tak boleh sentuh dia. 3 orang sahabat tadi ditangkap. Salah seorang Sayyidina Abdullah, yang kedua Zaid ad-Dathinah, yang ketiga Sayyidina Khubayb bin Adi. Bila dapat tanggap 3 orang sahabat ni, sampai di pertengahan perjalanan mereka mesyuarat. Sayyidina Abdullah kata, salah seorang daripada kita kena sampaikan berita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia buat keputusan untuk naik kuda berlari untuk sampaikan kepada Nabi. Ketika dia naik kuda dalam keadaan dia nak pecut untuk bergerak ke Madinah, ketika tu mereka telah baling batu kat dia. Tepat batu tu kepala dia. Takdir Allah, syahid dia ketika tu. Tak sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa balik 2 sahabat tadi ke mana? Ke kota Mekah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi buat umrah di kota Mekah, biasanya
Mutawih akan bawa 3 kali ya. Yang pertama, kalau daripada Madinah masuk ikut Bir Ali. Kalau daripada flight masuk ikut Qarnul Manazil. Dua hak ni yang first. Sampai sana rehat sehari. Esok dia akan bawa pergi mana? Pergi ke Ja'ranah pula. Selesai Ja'ranah, rehat sehari. Lusa dia akan bawa pergi mana pula? Pergi ke Hudaibiyah pula. Lepas itu Mutawih kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat umrah, lepas ni ambil taksi 20 riyal pergi ke Tan'im. Masjid Sayyidatuna Aisyah. Lepas tu dia pun tak cerita macam mana. Kita pun semangat masuk dalam ke Masjid Aisyah di Tan'im, masuk sah depan, Allahu Akbar, solat sunat ihram. Dekat mana? Tanah Haram. Tentang Masjid Tan'im ni ada 2 bahagian. Depan dia dah masuk Tanah Haram, belakang dia Tanah Halal. Jadi kalau nak miqat dekat belakang, kalau miqat kat depan, miqat kita tak sah. Nak bermiqat di Masjid Tan'im mesti di belakang. Dia ada jejantas. Dia macam jejantas. Jejantas tu lah border Tanah Haram, Tanah Halal. Mutawih tak ada masa tu. Mutawih cuma kata nak pergi miqat, pergi Tan'im. Tak ada guideline. Kita pun selamba, semangat sembahyang kat depan. Dan lepas tu terus miqat. Sahaja aku menunaikan umrah ambil ihram. Kat mana? Kat depan. Selesai. Lepas tu kita rasa kita bermiqat. Tak. Tuan-tuan, di Tan'im itulah mereka bawa 2 sahabat ni keluar. Kerana di situ ialah tanah halal. Orang jahiliah pun faham. Kalau nak bunuh tak boleh bunuh dekat tanah haram. Kalau nak bunuh tak boleh bunuh pada bulan haram. Nak bunuh kena bunuh pada bulan halal di tanah halal. Mereka bawa keluar ke tanah halal ke mana? Ke Tan'im. Mereka telah salib 2 orang sahabat ni. Sayyidina Zaid Adathinah, mereka telah hirih-hirih badannya. Mereka telah kejam dia dengan batu. Sayyidina Abu Sufyan masa tu belum Islam lagi. Dia telah pergi kepada Sayyidina Zaid Adathinah. Dia kata, wahai Zaid, seandainya saat dan ketika ni tempatmu ditukarkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu suka? Kata Sayyidina Zaid Adathinah, seandainya sekarang ni Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berada di rumah baginda bersama dengan anak isteri baginda, aku tak reda walaupun satu duri menyucuk pada badan baginda, apatah lagi tukar dengan tempat aku. Ketika itulah kata Sayyidina Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubba li ashabi Muhammadin Muhammada. Kata Abu Sufyan, aku tak pernah tengok siapa-siapa pun mencintai siapa-siapa lebih daripada sahabat-sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad. Sampaikan nyawa mereka letakkan benteng untuk nyawa Nabi SAW. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bila mereka bunuh Sayyidina Zaid Adathinah syahid, mereka beralih kepada Sayyidina Khubayb bin Adi. Dalam kitab Sawarun min Hayatus Sahabah diceritakan oleh Sayyidina Sa'id bin Amir yang belum Islam ketika tu. Dia berada dalam orang keramaian manusia yang melihat sahabat-sahabat ni dibunuh. Kata Sayyidina Sa'id bin Amir, aku lihat berbondong-bondong manusia datang untuk melihat dengan penuh kebencian kerana kekalahan mereka di Badar untuk sahabat Nabi ni dibunuh. Sebahagian mereka kata cepat bunuh dia. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu telah disalib. Sayyidina Abu Sufyan masa itu belum Islam tanya, wahai Khubayb, apa permintaan terakhir engkau sebelum kami bunuh engkau? Kalau kita sebelum mati macam-macam nak buat. Cameron tak mai lagi, kena mai Cameron ni. Alhamdulillah sampai dah boleh mati dah ni. Tuan-tuan, kita mungkin ada hajat banyak pasal dunia ni. Itu, ini, itu ni. Tapi kalau tuan-tuan cuba tanya banduan akhir, sehari sebelum mati, dan mereka ditanya apa makanan yang kalian nak, beritahu kita nak order. Dan ustaz-ustaz yang buat dakwah di penjara kata apa? Masa tu mereka apa pun tak mahu dah. Dah tahu esok nak mati, apa lagi? Tak ada selera dah nak makan. Tak ada apa dah nak. Kerana mereka tahu inilah akhir. Ini habis dah dunia. Tak ada dah, esok mati ya. Tapi Sayyidina Khubayb bin Adi begitu tenang. Tak kala mereka ugut untuk bunuh dia. Ketika mana mereka tanya, wahai Khubayb, apa permintaan terakhir kamu? Maka kata Sayyidina Sa'id bin Amir, Sayyidina Khubayb cuma minta, lepaskan aku seketika.
untuk aku tunaikan 2 rakaat salat tu. Mereka nak mati pun nak salat lagi. Mereka ialah orang betul-betul jaga hubungan dengan Allah. Mereka ialah orang berhati-hati dalam taqwa. Mereka ialah orang betul-betul sayang dan cinta. Qubat bin Adi dilepas daripada salib, maka dia telah angkat takbir Allahu Akbar. Sahabat kata, kami tak tengok dia salat dengan begitu cepat, dan kami tak tengok dia lambat-lambatkan salat. Salatnya Qubat bin Adi dalam keadaan begitu tenang. Selesai salam, dia pusing kepada seluruh daripada orang-orang kafir yang berhimpun melihat kematian dia. Demi Allah, seandainya tidak aku khawatir kalian kata aku takut mati, pasti aku tambah rakaat salat aku. Pasti aku akan panjangkan bahagian daripada salat aku. Tapi aku nak beritahu pada kalian, aku bukan orang yang takut mati. Mereka telah salib dia balik. Sebahagian daripada mereka kata bunuh dia cepat. Maka telah dihirih-hirih badannya. Dia kejam dia dengan batu. Dia melihat wajah dia, mengangkat kepala dia ke langit. Dia kata, wahai Allah, kau hitunglah mereka satu persatu. Kau bunuhlah mereka satu persatu. Jangan kau tinggalkan walaupun satu. Ketika tu juga kata Sayyidina Sa'id bin Amir, ada daripada orang kafir itu menerak. Ada di kalangan mereka menangis. Kebanyakan daripada mereka memandang, melihat ke atas, takut-takut. Masa tu juga bala Allah turun. Orang kafir bukan tak tahu kebenaran Nabi SAW. Mereka tahu Quran. Mereka tahu Nabi. Kerana kesombongan, kerana keadaan ego, kibir, takut untuk hilang dunia kalau terima agama ni, maka mereka telah tolak Nabi SAW. Turun di Al-Quran, surah Ad-Dukhan. Inna syajarataz zaqum ta'amun asim. Sesungguhnya pokok zakum ialah makanan untuk orang berdosa. Masa tu Abu Jahal telah buat apa? Disebut dalam kitab tafsir, Abu Jahal buat kenuri, himpunkan orang ramai. Lepas tu ambil kurma, sapu keju, agih-agih pada orang ramai. Maka kata Abu Jahal, makan ni zakum yang Muhammad duk cerita dalam Quran ni, zakum, makan. Dia memperolokkan Quran. Tuan-tuan, tapi hari ni sungguh, saya bawa kawan saya daripada Arab datang sini, dan saya kata, jom nak bawa makan makanan special, tak ada ke Arab ni. Saya bawa dia makan durian. Dia tengok buah durian, belum makan dia kata, wallah hazza zakum, berduri ni pokok zakum. Dia ingat kita nak kekah macam tu. Saya kata, bawa tenang sikit, kita belah dulu. Belah tu dia, dia kata, tadi saya ingat buah zakum, tapi ni confirm zakum. Dah lah berduri, busuk pula. Saya kata, berat ni. Kita makanlah dulu. Bila digigit makan, ada hak yang reject tu, ada hak buntah tu, ada hak boleh makan. Dan sampai hari ni ketagih. Baru dia tahu zakum Malaysia macam mana. Tuan-tuan, zakum bukan macam tu. Dan zakum ialah pokok yang berduri. Tanpa keinginan, Allah akan jadi asbab orang-orang akhirat, orang neraka dia akan terus gigit. Tuan-tuan, bayangkan Abu Jahal. Mereka ialah orang yang tahu bahawa kebenaran agama ni, tapi mereka ialah orang yang betul-betul tolak. Sebab tu turun Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu, idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka bukan tak tahu, mereka tahu. Tapi apa mereka kata? Qala asatirul awwalin. Sesungguhnya ini semua dongeng-dongeng orang dulu. Mereka sahaja reject. Mereka sahaja tak mau dengar. Mereka sahaja tak mau terima. Kerana mereka takut kedudukan mereka sebagai orang-orang yang dibesarkan di masyarakat Quraisy itu hilang kedudukan. Mereka takut kalau mereka masuk Islam, mereka lambat daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Mereka takut kedudukan mereka bawah Bilal bin Rabah. Sebahagian daripada mereka kata, apakah kamu nak masuk Islam dan kamu jadi orang yang akhir minal akhirin, dan kamu akan belakang daripada para hamba yang masuk Islam dulu.
Kata tidak, tak mungkin. Walid bin Mughirah tolak, Uqbah bin Mu'ayth tolak, Umayyah bin Khalaf tolak, Ubay bin Khalaf tolak. Mereka ialah orang yang menolak kebenaran walaupun mereka tahu kebenaran. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib wa huwa yud'a ila al-Islam. Kata Allah, siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang menolakkan, menidakkan, menipu, mendustakan ayat-ayat Allah, padahal mereka diajak pada Islam. Tuan-tuan, Khubayb bin Adi kata Sina Sa'id bin Amir, mereka telah bunuh dia, syahid. Sa'id bin Amir kata 2 hari, 3 hari, 4 hari aku tak boleh tidur, aku teringat doa. Dia siapkan kenderaan daripada kota Mekah menuju ke Madinah. Sampai di Madinah jumpa Nabi SAW. Berdiri depan Nabi kata, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Sahabat mati, orang masuk Islam. Kita hidup berapa ramai orang Islam. Sahabat matinya mereka pun jadi sebab orang masuk Islam. Hidupnya kita ramai orang masuk Islam kan. Wallah. Kalau hari ini kita tak letakkan diri kita jalan jadi asbab orang masuk Islam, pintu untuk Islam sampai pada hati manusia, bila lagi? Kalau bukan hari ini, bila lagi? Bukan kat sini, mana lagi kan? Dunia Allah hantar ke Cameron Highland ni. Daripada Perancis, daripada Jerman, daripada Australia, daripada seluruh dunia Allah himpunkan mereka. Kadang-kadang tepi jalan buat signal nak tumpang kereta, kita pun biarlah. Tonton, tu peluang. Itu peluang berhenti. Bawa naik, tanya nak pergi mana? Tanya daripada mana? Perancis, Masya Allah. Saya tak pernah pergi Perancis. Orang Islam ramai tak kat Perancis? Masjid berapa banyak kat Perancis? Cuba tanya. Saya tanya, Jerman, Berlin, macam mana keadaan Islam kat Berlin? Mereka boleh cerita, mereka tahu. Kata, ini jarum untuk kita masuk cerita pasal Allah. Sebenarnya Malaysia yang kamu kata cantik, ada tempat yang lebih cantik. Really? Where is Malaysia? Where is the place which is better from this place, Cameron? Jannah, syurga, paradise is better than ever. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Itulah tempat tak ada mata pernah tengok. No eyes haven't seen that place. No ears haven't heard about that place. We recite from Quran, from Hadith, from our Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is no other place better from that place. Peace forever. Itulah kehidupan yang kita nak. Cerita akhirat kepada mereka yang datang untuk cari ketenangan. Cerita tentang ketenangan. If you want, I want to recite some verse of Al-Quran, then you hear from me. Dengarkan mereka Quran. Orang kafir ni kadang-kadang mereka tak pernah dengar Quran. Tambah-tambah yang duduk dalam luar negara. Hak dalam Malaysia pun ramai hak tak dengar Quran lagi. Tanya makcik-makcik yang Cina dekat Berincang apa semua, mereka pun banyak tak dengar Quran lagi. Tuan-tuan, nak BMF tapi dakwah jangan berhenti. Memang kita BMF, kami pun nak tahu tak ada beli Allah, tak ada nak cari orang Islam baru kita beli. Memang kita kena jaga orang Islam. Tapi dakwah jangan kira siapa pun dia. Benda paling Nabi takut ialah dia mati tak kenal Allah. Sa'id bin Amir masuk Islam. Nabi begitu sayang dengan dia. Dia khidmat Nabi sampai Nabi wafat. Selesai Nabi wafat, dia khidmat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai Abu Bakar Siddiq wafat. Zaman Sayyidina Umar pun sayang kat dia. Sayyidina Umar kata, wahai Sa'id, aku akan hantar kamu ke Hims. Kamu jadi gubernur di sana. Tuan-tuan, dia jadi gubernur di Hims. Sampai di Hims, dia telah memerintah Hims. Hims dekat mana? Hims hari ni Homs kat mana? Syria, Syam. Ketika jadi gubernur di Hims, satu hari perwakilan daripada Hims dihantar bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar diberikan satu surat. Dalam surat itu ada list senarai nama orang-orang yang layak terima zakat. Maka nama siapa ada dalam tu? Sayyidina Umar telah baca, nama ada dalam tu ialah Sa'id bin Amir. Sayyidina Umar tanya kepada perwakilan tadi, Sa'id bin Amir, ya wahai Amirul Mukminin, gubernur kami, macam mana?
Gubernur kamu paling layak terima zakat ni, dan senarai gubernur dalam zaman asnaf. Tuan-tuan pernah tengok tak nama dalam asnaf zakat, nama menteri? Ini menteri besar ni, macam mana dia layak terima zakat ni? Tuan-tuan, hari ni mustahil. Hari ni mustahil. Tapi inilah hakikat sahabat. Dunia langsung tak ada lah hati mereka. Sina Umar dengar menangis. Hak yang menangis itu pun sama. Hak yang menangis itu pun sama. 13 tampung kat baju. Ketika pergi dapatkan kunci Baitul Maqdis, ketika sampai saja ke Palestin, Sina Abu Ubaidah Al-Jarrah tahan. Tengok Sina Umar pakaian atas bawah, atas bawah. Wahai Amirul Mukminin, tukarlah baju. Kita nak jumpa dengan orang Baitul Maqdis, nak ambil kunci. Sayyidina Umar tengok Abu Ubaidah Al-Jarrah. Masa tu dia ialah general tentera Islam menakluki Palestin. Sayyidina Umar kata, kalau orang lain cakap macam ni, dah kena dah dengan aku ni. Tapi kamu yang cakap macam ni, wahai Abu Ubaidah, Aminul Ummah. Likulli ummah aminu, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap umat kata Nabi ada pemegang amanah. Pemegang amanah umat ni Abu Ubaidah Al-Jarrah. Wahai Abu Ubaidah, ingat betul-betul. Tuan-tuan kalau mampu frame perkataan ni kat rumah. Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma nabtaghil 'izzata bighairi ma azallana Allah. Kita adalah kaum, kata Umar, Allah muliakan kita hanya kerana kita Islam. Kalaulah kita cari kemuliaan yang lain selain daripada Islam, Allah hina kita. Cari kemuliaan dalam pangkat, Allah hina kita. Cari kemuliaan dalam harta, Allah hina kita. Cari kemuliaan dalam dunia, Allah hina kita. Kemuliaan hanya dalam Islam. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ialah pemimpin yang mana 10 tahun memerintah Rom, Parsi jatuh di bawah tapak kaki orang Islam. Dalam hati Sayyidina Umar tak ada dunia. Ketika dapat harta Parsi setelah menang peperangan Qadisiyah, Sayyidina Umar menangis. Kenapa Sayyidina Umar menangis? Sayyidina Umar kata, ya Allah, kau tak bagi semua ni pada Rasulullah sedangkan dia lagi baik pada aku. Kau tak bagi semua ni kepada Abu Bakar Siddiq sedangkan dia baik pada aku. Ya Allah, kau bagi pada aku. Aku cukup takut, ya Allah. Aku cukup takut. Mereka dapat dunia, mereka takut. Sa'id bin Amir, bila nama dia ada dalam senarai asnaf, apa yang Sayyidina Umar buat? Dia telah bungkus 1000 dirham. Dia telah bungkus, masuk dalam karung, dibagi tahu pada perwakilan tadi, sampai Hims, bagi hadiah ni pada dia. Bila sampai di Hims, perwakilan tadi telah bagi uncang yang berisi 1000 dirham tadi kepada siapa? Sa'id bin Amir. Kita kalau tiba-tiba buka akaun bank, tengok-tengok dalam bank, tiba-tiba ada 1 juta. Apa perkataan akan keluar pada mulut kita? Alhamdulillah. Saya sendiri pun sama. Dan tiba-tiba 1 juta datang masuk WhatsApp. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Kuliah Cameron Highland tu kami bagi 1 juta. Tu dia. Kita balik, ya betul Ustaz. Astaghfirullah. Dan dalam astaghfirullah tu adalah Alhamdulillah juga. Ini kita. Saya sendiri yang bercakap sama. Dunia tak hilang pada hati. Tuan-tuan tahu tak apa yang Sayyidina Sa'id bin Amir kata? Bila dapat saja kan uncang dari buka saja terus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semalam kan kita beritahu, bila baca ayat ni, alladzina idza asabathum musibah, orang yang ditimpa musibah, Allah suruh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat duit banyak musibah ke nikmat? Confuse nak jawab. Sebelum ni boleh kata nikmat, tapi tiba-tiba hari ni dah mula confuse dah. Sudah ni kata nikmat, nampak dunia pula. Tak, memang bahagian daripada nikmat ialah dunia ni. Dunia ni untuk dinikmati, tapi kita kena faham nikmat dunia ni sementara dan ujian akan ditanya. Tuan-tuan, Sa'id bin Amir kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, mai isteri dia daripada dalam terus keluar, wahai suamiku, apa yang berlaku? Wahai suamiku, apa musibah yang telah menimpa kita? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Oh, terus bini keluar-keluar kata Amirul Mukminin mati ya. Sayyidina Sa'id bin Amir kata, wallahi bukan. Lagi teruk pada tu.
Apa yang lebih teruk daripada Amirul Mukminin meninggal dunia? Apakah orang Islam, negara kita kena serang? Wallah lagi teruk pada tu. Wahai suamiku, apa yang lebih teruk daripada tu? Wahai isteriku, sesungguhnya dunia telah datang untuk rosakkan akhirat aku. Dunia datang untuk rosakkan akhirat aku. Ini yang dipikirkan oleh Sayyidina Sa'id bin Amir. Duit tu datang, takut ibadat dia, akhirat dia rosak sebab duit. Isteri dia kata, kalau macam tu, wahai suamiku, jauhkan diri kamu, jauhkan daripada dunia ni. Maka Sayyidina Sa'id bin Amir tunjuk duit 1,000 dirham tadi. Isteri dia pun tengok, banyak keperluan dapur yang tak settle. Wahai isteriku, kita tolong aku. Kita agih-agihkan kepada seluruh rakyat Hims. Tuan-tuan, duit 1 juta tadi, 1,000 tadi, dan bagi kepada rakyat Hims, tak ada satu pun tinggal. Ini Sa'id bin Amir, gubernur yang menjadi asbab seluruh kota Hims begitu tinggi kehebatan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat ni cerita sahabat, tuan-tuan. Kita kena dengar cerita-cerita macam ni supaya dunia ni jadi satu benda yang tawar untuk kita. Kita hilang, kita accident, kita tak rasa apa dah. Dunia ya. Dan kita dapat, kita risau. Kita hilang, kita rasa tak ada masalah. Tapi hari ni orang Islam cukup takut hilang dunia. Orang Islam takut kalau hilang dunia. Orang Islam nak banyak macam benda daripada bahagian dunia, daripada kehidupan, sehingga kan tak berganjak dengan akhirat. Tuan-tuan, saya nak tutup dengan satu kisah yang terakhir disebut dalam kitab Al-Juhud. Satu orang sahabat Nabi, kisah yang berlaku di zaman Rasulullah. Satu orang anak yatim telah ditinggalkan harta oleh mak dia. Anak tu mak mati, ayah mati. Satu orang anak kecil. Maka tanah yang kecil tadi, anak yatim tadi buat keputusan nak bina tembok keliling supaya dapat tanda tembok tu, tanah tu dia punya. Ketika tembok dibina, ada satu pokok yang menghalang daripada tembok tu lurus. Maka tembok tu dia tahu milik jiran dia. Dia jumpa dengan jiran dia, pakcik, pokok pakcik ni telah halang tembok saya daripada lurus. Boleh tak pakcik bagi pokok ni kat saya? Tak boleh, ini pokok aku. Kalau macam tu pakcik jual, saya beli. Ini hak aku, milik aku takkan jual kepada kamu. Anak yatim ni tak ada mak, tak ada ayah, tak ada siapa dia nak mengadu melainkan Rasulullah. Dia telah ceritakan kepada Nabi SAW. Sampai pada Rasulullah, maka dia ceritakan, dan Rasulullah beritahu, wahai anak, panggil jiran kamu datang. Maka jiran tadi datang kepada Nabi SAW. Wahai fulan, pokok kamu tu bagilah pada anak ni. Wahai Rasulullah, itu pokok aku tak mau bagi. Kalau macam tu, jual pada dia, nanti dia beli. Ya Rasulullah, hak aku, milik aku takkan bagi, aku takkan jual pada dia. Dia bangun nak tinggalkan Nabi SAW. Di saat dia bangun, Nabi masih fikir untuk anak yatim ni dibantu, kerana Nabi sendiri yatim. Nabi faham perasaan anak yang daripada kecil dibesarkan tanpa mak, tanpa ayah. Umur Nabi 6 tahun, Nabi dah kehilangan mak. Daripada lahir, Nabi tak pernah tengok wajah ayah. Duduk dengan Abdul Muttalib, atuk yang Nabi sayang, yang begitu sayangkan Nabi. Anak-anak Abdul Muttalib, seorang pun tak berani dekat dengan Abdul Muttalib kalau Abdul Muttalib berada di Darun Nadwah, bermesyuarat berkenaan dengan masalah-masalah kota Mekah. Anak-anak Abdul Muttalib, seorang pun tak berani. Sebab apa? Betapa Abdul Muttalib ni tegas, garang. Kita lah, macam kita lah, dengan anak kadang-kadang garang, dengan cucu je lah. Lain macam dengan anak dulu aiskrim payah betul nak dapat, dengan cucu offer aiskrim, nak aiskrim artinya tok beli ni. Balik rumah mak dia bengkak mulut anak penuh aiskrim. Mak dia kata, ya tok dia ni, aku cukup tahan budak ni daripada makan aiskrim ni. Duduk dengan dia kerja makan aiskrim budak ni, dia makan sekali, nanti tok dengan cucu lain. Ketika Nabi duduk Abdul Muttalib duduk di Darun Nadwah mesyuarat, tuan-tuan, kalaulah Nabi SAW lalu, Abdul Muttalib kata tepi, semua tepi tu, anakku nak datang. Maka Nabi akan duduk atas riba Abdul Muttalib sepanjang mesyuarat. Ni rapat Abdul Muttalib dengan Nabi SAW. Berapa lama? 2 tahun ya. Umur Nabi 8 tahun, Allah ambil Abdul Muttalib. Duduk dengan siapa? Abu Talib. Abu Talib Nabi amanah, ayah dia Abdul Muttalib amanahkan Abu Talib. Padahal di kalangan para pakcik-pakcik Nabi, Abdul Muttalib bukan yang paling kaya, yang paling kuat, yang paling garang, yang paling ditakuti di kalangan anak-anak mereka, adik-beradik mereka ialah Hamzah, Sayyidina Hamzah. Kenapa tak bagi Nabi duduk dengan Sayyidina Hamzah? Sebab umur mereka sebaya. Kemudian ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pun lebih kurang ya, kecil lagi. Ada Abu Lahab, kaya, pemimpin, tapi Abdul Muttalib tak bagi kat dia.
Abdul Muttalib tak bagi kat dia. Yang mana dia pun sayang kat Nabi ketika mana Nabi lahir. Dia telah sembelih 100 ekor unta. Dia isytihar cuti umum kota Mekah. Siapa isytihar? Abu Talib, Abu Lahab. Isytihar cuti umum. Sebab apa? Seronok sangat. Siapa yang sambut maulid dulu sebelum kita? Abu Lahab. Kalau kita pun tak mau sambut maulid, teruk pada Abu Lahab. Tak mau sambut maulid, tak mau biar apa sambut maulid ni bid'ah. Astaghfirullah. Abu Lahab yang mana lah kali benci Nabi, dia yang sayang Nabi pun buat maulid dulu kan. Sembelih, cuba bagi cuti. Ini Abu Lahab. Tuan-tuan bayangkan macam ni. Nabi SAW faham sifat anak yatim. Nabi faham perasaan anak yatim. Nabi fikir macam mana nak bantu anak yatim tadi. Nabi telah panggil, wahai fulan, kalau kamu bagi pokok ni pada anak ni, Allah akan bagi satu pokok untuk kamu dalam syurga. Sekarang ni janji akhirat. Lelaki tadi pusing pada Nabi, kata, ya Rasulullah, aku tak mau pokok dalam syurga. Tuan-tuan, ada orang yang tak peduli akhirat, apa lagi kita nak boleh buat? Nabi pun tak boleh buat apa. Ketika tu juga satu orang sahabat yang ada dalam majlis, nama dia Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu. Abu Dahdah ni gharib. Cerita dia, kisah dia tak banyak. Disebut dalam kitab Az-Zuhud. Haitu sahabah pun cerita lengkap kisah ni. Abu Dahdah bangun kata, ya Rasulullah, kalau aku yang beli pokok ni, aku hadiahkan kepada anak ni, apakah tawaran yang sama untuk aku? Mereka ialah sahabat yang sentiasa merebut peluang untuk dapat fadilat akhirat. Kata Nabi, wahai Abu Dahdah, untuk kamu juga tawaran yang sama. Cepat dia berlari pada lelaki tadi, wahai fulan, kamu kenal aku? Dan lelaki tadi kata, wahai Abu Dahdah, siapa tak kenal kamu? Kamu ialah satu orang yang begitu kaya di kota Madinah. Kamu ada lebih kurang 600 ke 500 pokok dalam tanah kamu. Kamu ada rumah dan telaga dalam tanah tu. Semua orang kenal kekayaan kamu, wahai Abu Dahdah. Abu Dahdah kata, wahai fulan, untuk satu pokok ni, aku tukar dengan semua harta aku. Tuan-tuan, saya masa baca hadis ni pun saya terkejut. Masa saya dengar kisah ni mula-mula pun saya terkejut. Saya cari kisah ni, biar betul. Kita kalau fikir 100 pokok dengan satu pokok pun padah. Tu kan, 100 pokok pun untuk satu ada lagi. Telaga rumah tu kita punya lagi. Sahabat bukan macam kita. Sahabat tak pernah berkira-kira dengan Allah. Kerana mereka tahu Allah tak pernah berkira-kira dengan mereka. Kita, saya sendiri, banyak berkira-kira dengan Allah. Berkira-kira nak main sembahyang jemaah, berkira-kira nak sedekah, berkira-kira nak puasa sunat, berkira itu, berkira ni, berkira masa, berkira. Padahal Allah tak pernah berkira-kira. Allah nak bagi lebih pada apa kita minta. Kita angkat tangan, Allah bagi aku sekian-sekian. Kadang-kadang Allah bagi lebih pada apa yang kita minta pada doa kita. Kita berkata, Masya Allah, lagi baik pada apa yang aku minta. Ya Allah, terima kasih, Ya Allah. Tuan-tuan, lelaki tadi bila dengar 600 pokok dengan satu pokok, lelaki tu pun terkejut. Satu orang sahabat telah berdiri, Sayyidina Abu Lubabah. Semalam kita cerita pasal tiang Taubah dekat dalam Masjid Nabawi. Siapa dia yang ikat tu kat tiang tu? Itulah Sayyidina Abu Lubabah. Dia bangun, dia kata, wahai Abu Dahdah, kamu ni betul ke tak ni? Satu pokok untuk seluruh harta. Maka kata Sayyidina Abu Dahdah, kalian para sahabat saksi apa yang aku buat pada hari ini. Tuan-tuan, sungguh dia tukar seluruh harta dia dengan satu pokok. Terus dia pergi pada Nabi SAW. Lutut dia bertemu dengan lutut Nabi. Ketika tu dia kata, ya Rasulullah, sekarang ni pokok dalam syurga dah tumbuh belum untuk aku? Dia tak kata nanti mati. Dia kata, ya Rasulullah, sekarang ni, di saat dia sedang duduk depan Nabi, pokok tu dah tumbuh belum ya Rasulullah? Ini sahabat, tuan. Mereka betul, mereka ialah orang yang lurus dalam agama ni. Mereka kalau tanya itu, kalau Nabi kata itu, mereka yakin sungguh-sungguh. Nabi kata apa? Kam min 'idqin ridahin ya Aba Dahdah. Kam min 'idqin ridahin ya Aba Dahdah. Berapa banyak pokok dalam syurga sedang tumbuh untuk kamu sekarang ni. Berapa banyak pokok dalam syurga sedang tumbuh untuk kamu sekarang ni. Nabi tak ulang sekali, Nabi tak ulang 2 kali, Nabi tak ulang 3 kali, Nabi ulang. Sampai Abu Dahdah bangun tinggalkan Nabi. Pergi mana? Balik rumah. Sampai rumah begitu, ya Ummu Dahdah. Wahai Ummu Dahdah, keluar. Isteri pun keluar. Ya Abu Dahdah, kenapa? Aku telah jual seluruh harta. Kalau kita balik rumah sekejap lagi beritahu, wahai isteri ku, abang telah jual seluruh harta kita. Abang betul ke ni? Abang jual kat siapa? Abang jual dekat peneroka. InsyaAllah kita akan dapat rumah 18 biji. Alhamdulillah. Cuba kata abang telah jual kepada Allah dan Rasul. Habis tu kita dapat apa ni?
InsyaAllah kita dapat syurga. Sama ada isteri kita keluar ataupun lesung keluar atas kepala kita. Kena seketul atas kepala bengkak ni bang. Otak mana terkeluar ni. Tuan-tuan, hakikatnya kita belum siapkan rumah kita untuk akhirat. Kalaulah jawapan anak isteri kita macam ni, maksudnya rumah kita masih sibuk dengan dunia. Sahabat kata, ya wahai isteriku, aku telah jual seluruh harta kita. Isteri tadi tanya, kepada siapa wahai suamiku? Dengan iman dia kata, lillah wa rasuluh, kepada Allah dan Rasul. Ketika tu isteri dia jawab apa? Rabihal bai'. Rabihal bai'. Keuntungan apakah ni? Kalau nak kata keuntungan, inilah keuntungan, sebab takkan pernah rugi orang yang berniaga dengan Allah dan Rasul. Ketika tu juga tuan-tuan, isteri dia telah keluar rumah. Anak dia ketika tu sedang genggam satu perkara. Dia buka tangan anak dia, ada kurma. Isteri dia ambil kurma tu. Isteri dia kata, wahai anakku, sesungguhnya ini kita dah jual kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kalau kita fikir dah dapat syurga, buat apa nak susah lagi? Semayang kat rumah pun tak barat. Semayang dapat syurga lah. Tapi sahabat bukan macam tu. Sahabat ialah orang yang tak pernah puas dengan ibadat. Dengan dunia mereka puas hati, dengan akhirat mereka tak puas hati. Dengan dunia mereka puas hati, dah ada kereta dah cukup dah. Apa nak struggle lagi. Kereta Kelisa tu pun dah jadi macam Lamborghini dah dimodify kan. Pasang skirt sampai rapat ke bawah, jumpa bumper semua pening kepala. Suruh anak bini turun sat. Abang nak naik bumper tu dulu. Semua anak bini turun. Lepas-lepas pada bump tu naik balik semua. Kata ni, ingat ni amat rupanya. Ya Allah, kereta dia geram betul. Ada kawan saya pomen kereta Myvi, isteri dia standard, dia pun pomen. Dan dia tengok apa nama racing semua, kereta race semua, dia tebuk lubang. Kan suka tebuk lubang bumper belakang. Dia pun tebuk kereta Myvi bini dia. Bini dia kata, bang, kalau saya tebuk spender bang, marah saya sana. Ni kita bab dunia ni kita cukup sensitif. Dunia cukup sensitif, tapi akhirat macam mana? Tuan-tuan bayangkan sahabat Nabi. Sepatutnya mereka dah puas hati, tapi mereka tak pernah puas hati untuk akhirat mereka. Walaupun mereka dah bagi harta mereka seluruhnya jalan Allah. Perang Uhud selesai perang Uhud. Tuan-tuan tahu tak Nabi nampak siapa? Nabi nampak jasad Abu Dahdah, syahid dia dalam perang Uhud. Harta dah bagi untuk agama, sekarang nyawa. Menangis Nabi pergi pada jasad Abu Dahdah. Nabi kata apa? Wahai Abu Dahdah, hari ini bawa banyak pokok untuk kamu dalam syurga. Wahai Abu Dahdah, hari ini bawa banyak pokok untuk kamu dalam syurga. Betul apa yang Allah sebut dalam surah Al-Ahzab. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi. Di kalangan orang-orang yang beriman itu ada benar janji mereka dengan Allah. Ada yang sungguh-sungguh dengan janji mereka kepada Allah. Faminhum qada nahbah, sebahagian daripada mereka telah gugur dan syahid di jalan Allah. Wa minhum man yantazir, sebahagian mereka sedang menunggu, yakni untuk melunaskan janji itu dengan Allah. Bukankah itu kita semua? Kita semua tengah tunggu, seorang-seorang kan balik. Seorang-seorang kan balik. Wa ma baddalu tabdila, sikit pun mereka tak berganjak dengan janji mereka kepada Allah. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim, Allah pasti akan balas kebenaran mereka juga dengan kebenaran di sana nanti. Semoga Allah terima kita semua tuan-tuan. Semua sedikit daripada perkongsian pada pagi ini menjadi asbab kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tingkatkan iman kita, jazbah kita, semangat kita untuk hidup memandang negeri akhirat lebih pada dunia yang sementara ni. Bila-bila masa boleh mati. Orang yang bersiap mati akan mati, yang tak siap mati pun mati. Orang yang tak mau mati, mati. Orang yang nak mati pun mati. Orang doktor yang dok ubat orang sakit supaya tak matilah, kelihat sakit tu mati, doktor hak ubat tu pun mati. Tukang gali kubur, yang gali kubur hari letak orang mati masuk dalam kubur, lah kali dia pun mati masuk dalam kubur juga. Imam dok solat jenazah orang mati, lah kali imam tu pun akan jadi jenazah mati macam tu juga. Tak ada yang tinggal. Kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa, semua Allah akan hancurkan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tinggal hanyalah keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tu yang tinggal. Allah tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
maka nikmat Tuhanmu yang manakah wahai jin dan manusia yang sedang kalian dustakan? Nikmat tu benar daripada sisi Allah, dan kalian akan ditanya tentang nikmat dunia dan di akhirat di depan Allah. Semoga Allah terima yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit. Semoga amin daripada tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Allah terima doa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat, wahai Allah. Walaupun Nabi dah tak ada dengan kami, sahabat telah wafat jauh tinggalkan kami, tapi kami ialah orang-orang yang terakhir, umat yang terakhir daripada umat-umat yang begitu risaukan oleh Nabi kami, wahai Allah. Kami sedang dibentangkan dengan dunia yang sedang menghancurkan akhirat kami, wahai Allah. Kami berlindung kepada Engkau daripada segala fitnah ni, wahai Allah. Wahai Allah, Kau buanglah segala kerinduan kecintaan dunia daripada hati kami, sehingga akhirat menjadi matlamat utama kami, sehingga bahagia mencengah masuk dalam hati dan jiwa kami. Kami takut, wahai Allah, kalaulah dunia ni jadi sebab kami melangkah lambat, wahai Allah, di negeri akhirat nanti, terhalang kami daripada memandang wajah Nabi. Kami teringatkan Nabi, wahai Allah, keadaan makan Nabi, keadaan rumah, pakaian Nabi, wahai Allah, jauh berbeza dengan kami. Iman Nabi SAW begitu dekat dengan Kau, wahai Allah. Inilah keadaan yang diusahakan oleh Nabi ke atas kami. Wallah, kami betul-betul rindukan Nabi kami, wahai Allah. Tolonglah, wahai Allah, hadirkan hati kami untuk cinta kepada Nabi seperti mana kecintaan Nabi kepada kami. Kami malu dengan Kau, wahai Allah. Kami takut, wahai Allah, kalau akhirat nanti kami dijauhkan daripada syafaat Nabi, rahmat Engkau, ya Allah, macam mana nasib kami kat sana. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami, ya Allah. Ampun dosa anak isteri kami. Kami takut, ya Allah, kalau kat rumah, kat dunia ni kami duduk sebumbung dengan ahli keluarga kami, kat akhirat nanti kami bermusuh kerana dunia ni, ya Allah. Tolong, ya Allah, Kau satukan hati-hati keluarga kami, ya Allah, mencintai negeri akhirat lebih daripada kecintaan kepada dunia, ya Allah. Kami malu dengan Nabi, ya Allah. Kehidupan Nabi keadaan begitu, dalam keadaan zuhud, sedangkan kami begitu mewah dalam dunia ni, tapi hati-hati kami begitu lemah dan jauh daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, tolong terima kami, ya Allah. Terima taubat kami. Kami angkat tangan kami yang penuh dengan dosa, mengetuk pintu rahmat Engkau, ya Allah. Tolonglah ampunkan dosa kami. Terima taubat kami, ya Allah. Kami dengar janji Nabi kami, ya Allah. Kami yakin setiap perkataan Nabi kami. Tolong, ya Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau, Tuhan, ya Allah. Ya Allah, ada umat ni yang berzina, ya Allah. Selamatkanlah tempat kami, ya Allah. Selamatkanlah bumi Cameron Highland, ya Allah. Ada yang datang berzina kat sini, ya Allah. Ada yang datang berjudi, ya Allah. Ada yang datang minum arak, ya Allah. Ada yang datang dalam keadaan sibuk dengan kemaksiatan, ya Allah. Kau bersihkanlah tempat kami daripada segala kemaksiatan, ya Allah. Kau bangunkanlah kami dalam kerja dakwah, ya Allah, supaya orang-orang bukan Islam melihat kami, mereka nampak keindahan agama ni. Yang jauh daripada agama melihat kami, mereka teringat kepada Engkau, ya Allah. Kami tak pandai, ya Allah. Kau pimpin kami macam Kau pimpin Nabi dan para sahabat dulu, ya Allah. Tolong terima taubat kami, tengah doa kami, ya Allah. Ampunkan dosa umat ni, ya Allah. Kesian kepada orang bukan Islam, bagi hidayah taufik untuk mereka datang pada Engkau, ya Allah. Allahumma razuqna judan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna syahadatan fi sabilik. Allahumma ya Rabb Muhammad unsurna ummat Muhammad. Ya Allah, di kalangan kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada yang ayah kami, keluarga kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada yang diuji dengan masalah harta, Kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Ada yang anak-anak bergaduh dengan mak ayah sampai hari ini tak selesai-selesai, Kau sempurnakanlah. Kau hadirkanlah kecintaan daripada hati mereka. Kau pecahkanlah kebencian dalam keluarga-keluarga kami, ya Allah. Ada di kalangan suami isteri bergaduh sampai hari ini tak selesai masalah rumah tangga, ya Allah. Kau bentukkanlah hati-hati kami, pacukanlah hati-hati suami isteri setiap daripada orang Islam untuk memandang negeri akhirat, melihat keredaan Kau, ya Allah, dan maksud kehidupan bukan dunia. Ya Allah, tolonglah terima taubat kami dan umat ni, ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.